Baik, terdapat 3 fasa dalam strategi pengucapan extemporaneous. Baik, fasa pertama ialah fasa persediaan, fasa kedua ialah fasa penyampaian dan fasa ketiga ialah fasa refleksi. Mari kita lihat satu persatu. Baik, fasa pertama ialah fasa persediaan merangkumi dua aspek, iaitu berlatih dan uji semua peralatan. Bila kita bercerita tentang berlatih, dia melibatkan aspek latihan. Dan latihan ini boleh dilakukan di mana-mana sahaja mengikut keselesaan. Bila kita bercerita tentang keselesaan, dia bukanlah bermaksud keselesaan diri kita semata-mata. Keselesaan orang lain juga perlu diambil kira. Sebagai contoh, sekiranya anda berada di rumah dan anda berkongsi biliklah dengan abang ataupun kakak, adik, beradik dan sebagainya. Jadi keselesaan adik-beradik tu kena tahu. Okay, bila kita nak berlatih pada waktu malam, adakah dia okey ataupun tidak? Mungkin mengganggu tidur dia dan sebagainya. Kalau yang berada di college ni tak ada masalah lah. Sebab saya dapat tahu bahawa satu bilik seorang. Okey, maksudnya ialah dia tak mengganggu roommate. Okey, sebab tak ada roommate kalau yang stay di college ni. Tapi kalau yang berada di UKLK, unit kediaman luar kampus, yang memang dia share bilik dengan roommate, pastikan keselesaan orang lain juga perlu diambil kira lah. Jadi dalam aspek ni, bila kita nak berlatih, bolehlah buat kat mana-mana sahaja, tapi carilah tempat yang munasabah. Latihan ini merangkumi daripada aspek iaitu berkaitan dengan latihan bertutur di depan cermin, latihan nada suara, penggunaan perkataan demi perkataan, latihan sebutan. Adakah perkataan ini boleh disebut dengan baik ataupun tidak? Cuba latih lidah kita untuk menyebut perkataan itu dengan baik. Kemudian, dalam fasa persediaan berlatih juga, kita perlu kaji dan buat pembacaan mengenai topik yang akan dibentang. Revision. Perlu lakukan ulang kaji. Kenapa? Sebab bila kita melibatkan ucapan extemporaneous, yang saya beritahu bahawa yang paling dominan dalam ucapan ini ialah ucapan spontan, maka dia perlu ada kemahiran, dia perlu kajian, dia perlu ada pembacaan. Sebab kalau awak tak baca, contoh esok nak bentang, hari ni baru buat slide dengan harapan awak copy and paste dan esok awak masuk kelas awak baca, maka itu bukan pembentangan yang baik. Saya ni kalau dapat pelajar yang macam tu, dia baca, saya akan stop pembentangan, saya minta dia bagi handout photostat banyak-banyak, bagi pada semua audiens pelajar, balik rumah baca sendiri. Kalau sekadar nak baca apa yang di copy and paste tu, bagus tak payah bentang. Okey, sebab ini bukan kelas membaca. Dan dalam satu aspek, membaca ni, dia adalah baca poin penting sahaja. Sekejap lagi kita belajar tentang PowerPoint, poin yang penting sahaja. Jadi dalam aspek pembacaan ni, cukuplah sekadar anda bentang dengan ayat anda sendiri. Mungkin akan ada persoalan, Cik Fawzi, saya ni macam mana nak bentang guna ayat sendiri? Saya takut kalau saya tak baca, saya salah sebut ataupun saya salah cakap. Sebab itu pentingnya kita buat kajian, kita buat pembacaan. Tapi kalau saya dah kaji dengan baca, Cik Fawis, tapi tetap lagi tergagap-gagap, tetap lagi rasa macam orang kata tak boleh nak menyampaikan dengan baik. Ada je tu, mannerism orang kata. Otak kita ni ibarat seperti komputer. Okey? Jadi, kalaulah komputer itu telah diinstal dengan perisian Pentium yang laju dan sebagainya, jadi dalam satu aspek dia akan lajulah. Sebab dia memang dibekalkan dengan satu bahan dan juga orang kata mikro-mikro yang boleh dia susun komputer. Samalah dengan otak kita, walaupun saiznya tidaklah besar, tapi dalam kapasitinya besar. Otak kita ni walaupun besar ni je, tapi kapasitinya besar. Analoginya seperti komputer.
Jadi kalau komputer tu boleh laju, bergerak dan sebagainya sebab ada installation tu, sama juga otak kita. Kalaulah otak kita banyak dibekalkan dengan bahan-bahan bacaan, banyak dibekalkan dengan orang kata vocabulary, istilah-istilah yang berkaitan, maka otak ni mudah nak susun ayat demi ayat. Jadi kalau awak nak membentang tapi ada gangguan, contohnya hari ini saya nak bentang satu topik yang cukup menarik. Okey, topik ini dia berkaitan dengan faktor-faktor apa tadi? Masalah pencemaran sungai di Malaysia. Jadi kita uh, meneroka dulu apa itu tu mengganggu sebab otak kita kekurangan istilah, kekurangan perbendaharaan kata, vocabulary. Apakah perkataan-perkataan yang sesuai yang boleh ditarik, diambil daripada pengetahuan sedia ada kita ini untuk susun ayat dan dilontarkan melalui mulut. Kalaulah kita kurang membaca, maka secara automatik kita akan kurang vocab sebenarnya. Bukannya kita baca ni kita faham sangat benda tu. Tapi vocabulary ni sangat penting, perbendaharaan kata. Bila banyak perbendaharaan kata, maka otak kita dia akan susun ayat demi ayat itu dengan baik. Sebab dia boleh pilih. Okey, vocab mana yang kita nak susun untuk kita sampaikan apa yang kita fikirkan oleh otak lah. Sebab itulah orang yang boleh speaking ni, ya dalam bahasa Inggeris ni, bukan sebab dia pandai sangat grammar. Bukan dia pandai sangat tata bahasa yang bahasa Inggeris tu. Tapi dia tahu vocabulary tu, apa benda-benda maksud ni. Okay, ini maksud dia apa? Ini maksud dia apa? Itu apa? Bila vocab banyak, maka semakin banyaklah perkataan yang dia boleh susun. Okey, bila boleh susun, dia boleh speaking dengan baik. Itu benda dia. Jadi dalam aspek ini, persediaan latihan itu penting. Bukannya kita sekadar kaji, baca sekadar baca tapi tak tahu apa-apa apa yang kita baca. Itu masalah. Baca dulu. Contohnya ada 8 artikel. Bukanlah 8 muka surat artikel. Bila awak baca, awak cuba cari isi-isi penting dan awak cuba simplifykan dengan menggunakan ayat sendiri. Itu ialah dalam fasa berlatih. Bila awak dah guna ayat sendiri, awak cuba cari apakah vocabulary ataupun istilah-istilah yang boleh disesuaikan. Latih lidah awak menyebut perkataan-perkataan tersebut. Kalau susah, cari perkataan sinonim yang boleh kita sampaikan. Itu dalam aspek berlatih. Kaji dan buat pembacaan topik yang akan dibentangkan. Ada soalan? Okey, tak apa Syami. Okey, tak apa. Yang lain okey ke dengan suara saya? Yang lain okey boleh dengar Okey, Boleh. Syarif. Okey. Baik, itu ialah daripada aspek berlatih. Kita pergi kepada uji semua peralatan. Okey, bila kita berada di dalam satu kawasan lah, contohnya ialah dewan seminar, dewan kuliah. Okey, bila kita kena buat perbentangan secara bersemuka, pastikan kita menguji dahulu alat bantu. Adakah projektor yang dibekalkan itu berfungsi dengan baik? Adakah mikrofon itu memberi kerjasama? Atau PA system itu serasi dengan peranti yang kita gunakan. Kita perlu uji dari semasa ke semasa. Tapi kalaulah awak ni menggunakan teknik pembentangan video, ujilah peralatan contohnya kamera. Bila awak menggunakan telefon bimbit, adakah telefon bimbit itu berfungsi dengan baik? Adakah dicas baterinya dengan penuh? Adakah memori dia adalah masih lagi dalam keadaan optimum? Okey, itu perkara-perkara penting yang anda perlu tahu. Adakah aplikasi yang digunakan itu dia serasi dengan gadget yang anda gunakan? Dan pastikan kita mempunyai alat bantu sandaran. Dalam aspek ini, bukanlah saya suruh awak beli satu lagi telefon. Tidak. Pastikan anda ada backup. Okay, mintalah tolong kawan ke, kakak ke, abang ke untuk standby alat gadget mereka tu in case alat yang awak gunakan tidak memberi kerjasama. Itu ialah dalam fasa persediaan. Kita pergi kepada fasa penyampaian. Berpakaian kemas. Itu dalam satu aspek fasa penyampaian.
Berpakaianlah dengan kemas dan sopan mengikut etika pemakaian yang sesuai. Maknanya pada hari ini, berpakaian dengan kemas ini dia sangat dituntut dalam pengucapan awam. Kenapa? Sebab dia boleh boost up, meningkatkan keyakinan diri kita. Bila kita berpakaian dengan kemas, maka secara automatik keyakinan kita menjadi lebih tinggi. Kita kena selesa dengan pakaian kita, barulah kita boleh berucap dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah anda mahu berpakaian kemas, pastikan dia sesuai dengan tema. Jika tema yang anda pilih, contohlah saya pernah dapat pelajar ni, dia buat perbentangan, dia pakai pakaian kadazan dusun. Okey? Kadazan dusun sebab dia nak bentang tentang tema budaya. Dia nak bentang tentang alat tradisional muzik angklung. Maka saya terima. Kenapa? Sebab pakaian itu sesuai dengan tema. Janganlah pula awak berpakaian kadazan dusun tapi awak cerita tentang wabak denggi. Okey, wabak denggi. Apa kaitan wabak denggi dengan pakaian tersebut? Jadi pastikan dia sesuai. Kalaulah pakaian yang awak pilih contohnya ialah pakaian sukan dan awak cerita tentang sukan, saya terima. Kalau nak pakai yang lain, contohnya formality, is okay. Tapi biarlah dia sesuai dengan etika pemakaian. Okey, tidak mencolok mata, tidak menyentuh sensitiviti dan dalam satu aspek, contohnya kalau wanita, kalau pakai baju kurung, janganlah pakai kot. Okey, pelik. Kot ni, baju kot ni, dia sesuai untuk kemeja. Baju kurung, pakai baju kurung je lah. Itu benda-benda yang basic yang kita kena tahulah berkaitan dengan pakaian. Kemudian, amalkan bahasa pergerakan badan. Ini ialah body language. Okey, seperti mana yang saya terangkan tadi, body language ni dia amatlah penting dalam aspek pengucapan awam. Dan dalam satu aspek pengucapan awam, body language yang penting ialah eye contact, kontak mata. Dalam aspek eye contact ini, wujudkan perhubungan mata dengan penonton. Okey, tapi kalau awak merakam video, apa yang perlu awak lakukan ialah perbanyakkan melihat lensa kamera. Bukannya lihat skrin, bukannya awak lihat kertas. Tapi dalam keadaan awak melihat lensa kamera sekalipun, pastikan dianya dikawal. Bukannya awak tengok daripada minit pertama hingga minit terakhir, awak tengok kamera je. Begitu juga kalau awak tengok orang atau audiens, mata audiens ni, cukuplah sekadar 1 hingga 2 saat saja untuk setiap orang. Bila awak tengok mata orang tu. Jangan awak tengok mata dia je daripada awal sampai akhir, tengok mata orang ni je waktu berucap. Orang akan rasa psycho. Yang rasa pelik dan rasa nak balik. Sebab apa? Sebab pelik lah. Kita tengok mata orang lama ni pelik. Tapi dalam satu aspek eye contact tu penting. Cukuplah sekadar dia dikawal. 1 hingga 2 saat untuk setiap pandangan. Perbaiki nada. Jangan menggunakan nada dan kelantangan yang sama. Dalam aspek ini, bila kita baiki nada, dia perlu ada orang kata variasikan nada tersebut. Jangan monoton. Okey, contohlah kalau pantun, okey awak guna nada pantun, contohnya ialah buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Itu ialah nada pantun yang kita belajar di sekolah dan memang boleh digunakan di dalam pengucapan awam. Tapi dalam satu aspek, nada-nada itu boleh dipelbagaikan. Okey, boleh divariasikan. Contoh, buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak, baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Okey, itu adalah nada yang kita boleh pelbagaikan yang boleh menarik perhatian audiens untuk mendengar. Dia tidak bersifat tipikal seperti nada-nada yang biasa kita gunakan. Jadi dalam aspek ini cuba perbaiki nada dan pelbagaikan nada. Kemudian gunakan humor. Humor ni ialah jenaka atau lawak jenaka. Pun begitu dalam aspek menggunakan jenaka atau humor, pastikanlah dia menggunakan humor yang hadir secara spontan dan tidak dibuat-buat. Maksudnya, dia tidak terlalu try hard lah dalam membuat jenaka itu supaya dia tidak hamba. Ni dah lah hamba dalam keterpaksaan pula nak dengar kan. Jadi dalam aspek tu
Humor ni biarlah dia hadir secara spontan. Tambah keyakinan diri. Okey, andai kata kita berucap secara bersemuka, cuba kuasai ruang atau pentas. Okey, jangan biarkan ruang atau pentas itu menguasai kita. Okey, benar. Kalaulah kita berada di dalam dewan ataupun pentas, kita seorang duduk kat situ dan banyak mata atau audiens ni, mata audiens tertumpu kepada kita. Memang akan rasa nervous, akan rasa cemas, berdebar-debar. Itu adalah perkara biasa yang berlaku. Pun begitu, dalam aspek ini awak kena pastikan bahawa keyakinan awak itu juga perlu ditambah. Jangan biarkan ruang atau pentas itu menguasai diri awak. Awak yang menentukan ruang atau pentas tu. Sebab apa? Sebab kalau awak rasa takut, rasa gugup, tiba-tiba ramai mata tengok kepada kita ni, awak biarkan rasa tu menguasai. Contohnya, perkara yang akan berlaku biasanya kita akan mula rasa berdebar-debar. Jantung kita ni dia akan berdegup dengan laju. Itu biasanya berlaku bila kita berdiri seorang-seorang kat tengah pentas dan mata semua tunggu kat kita, bertumpu kat kita, berdebar-debar. Bila jantung ini berdebar-debar, okey, berdegup dengan kencang, maka aliran dia laju. Okey, aliran darah tu laju. Jadi tak hairanlah kalau sampai ke muka, muka kita menjadi warna merah. Okey, bila muka kita jadi warna merah, apa yang berlaku ialah dia akan menyebabkan kita mula rasa berpeluh-peluh, tak selesa. Dan kalau sampai ke lidah, apa orang kata, aliran darah tu, lidah kita akan menjadi kelu, keras, kaku, tak boleh nak bergerak. Dan di situlah dia akan jadi pengucapan awam yang disaster. Okay, disaster of communication. Iaitu bila mana berlakunya bencana lah dalam pengucapan awam. Bila awak biarkan rasa tu menguasai. Sebab bila kita mula rasa berdebar-debar dan rasa merah pada muka, berpeluh-peluh, mulalah lutut kita pun tak boleh berdiri dengan betul. Gigil-gigil, terketar-ketar, tangan yang pegang kertas ni pun mula terketar-ketar macam ni. Orang pun mula kata, tengok tu, tangan dia ketar, gigil-gigil. Okay, so ini benda yang tak patut berlaku sebab bila awak biarkan macam tu, awak mula rasa sakit perut, nak berak, nak kencing time tu. There a butterfly in your stomach. Ada rama-rama dalam perut. Dan akhirnya bila kita buka mulut nak bagi salam, kita akan tertelan perkataan. You swallow your words. Awak tertelan perkataan. Sebab tu tak heran, bila awak nak bercakap, dan awak gugup, dia akan jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertelan perkataan. Itu selalu berlaku sebab lidah kita kelu dan jadi kebas sebab darah terlalu banyak and so on. Jadi dalam aspek ini, bila kita berada di tengah pentas, kita menguasai pentas tu. Pentas tu kita punya, acuan kita lah nak macam mana pentas tu. Maka, naik ke pentas, berdiri dengan tegap. Okay, kalau lelaki jaga postur tubuh, perempuan pun jagalah. Tapi kalau lelaki buka lah dada sikit, perempuan tak payah. Okay. Tarik nafas, hembus, senyum. Dan kalau ada mikrofon, kuasai pegangan mikrofon tu lah. Okay, kuasai pegangan mikrofon. Okay, kalau ada kertas kat tangan, kuasai pegangan kertas tu. Dan janganlah biarkan kertas tu kuasai awak. Sampai awak jadi getar ni, gugup. Awak pegang kertas tu elok-elok, pegang dengan kemas. Okay. Alih perhatian penonton dengan senyum dan tunjuk keyakinan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Nampaknya ramai yang menunggu saya pada hari ini untuk berucap di hadapan anda tentang satu topik yang cukup cantik untuk kita kupas secara bersama. Topik ini berbunyi, nyatakan apa. Jadi dalam satu aspek kat sini, keyakinan tu penting. Elakkan kita rasa nervous. Tarik nafas tu penting sebab oksigen yang hadir dalam badan kita akan lebih menenangkan diri kita. Sebab bila kita berdebar-debar, maka kita akan bernafas laju jadi dia tak stabil oksigen tu. Okey? Jangan melebihi masa. Dalam fasa penyampaian, padatkan kandungan penyampaian mengikut masa yang ditetapkan. Kalau dia kata masa yang diberi ialah 30 minit, maka pastikanlah masa yang diberi tidak melebihi 30 minit. Kalau kurang lebih sikit tu, hala kebalai lah. Okey. Fasa refleksi ialah kita cuba mohon maklum balas, kritikan.
Apa perkara yang boleh dibaiki? Okey, awak cuba tanya audiens awak, siapa-siapa yang menyokong awak. Saya dah akan ceritalah, okay, it's supposed to be you be like this. You kena buat benda tu, you kena buat macam ni. So, daripada situ awak cuba baiki. Sebab saya yakin dan percaya, sekali awak berucap, awak akan berucap, okay, untuk the next and next fasa and so on. Jadi kritikan itu dia akan menggilap kemahiran kita dari semasa ke semasa. Pun begitu dalam satu aspek yang lain, tidak dinafikan juga bahawa akan ada pujian. Maksudnya kritikan tak ada. Macam ni pun ada. Okey. Iaitu Cik Fawis, macam mana ni? Saya dapat pujian je. Tak ada pun kritikan-kritikan. Okey, kau buat ni bagus gini. Jadi apa yang awak perlu buat, kalau tak ada kritikan, ada pujian, awak cuba beat your last performance. Kalahkan persembahan terakhir awak tadi. Kalaulah persembahan terakhir tadi adalah baik, maka awak kena buat lagi baik daripada ini. Itu yang Siti Nurhaliza buat. Okey. Kalaulah sebelum ni memang dah bagus dia punya performance, awak cuba kalahkan performance awak tu dengan lagi baik. Itu benda yang patut berlaku dalam manusia untuk upgrade diri dia lah. Jadi dalam aspek ini, refleksi tu penting supaya awak tidak statik dan menjadi lebih dinamik. Okey, itu benda dia lah. Okey, daripada strategi ucapan extemporaneous, kita dapat 3 fasa. Persediaan, penyampaian, refleksi. Baik, terus kepada pembentangan menggunakan aplikasi PowerPoint. Okey, kita tak nafikan dalam pengucapan awam kita memang gemar menggunakan aplikasi PowerPoint. Sebab apa? Sebab dia mudah diakses dan mudah untuk dikendalikan. Pun begitu, bila mana kita membina PowerPoint, pastikanlah yang pertama ayatnya ringkas, tidak meleret-leret. Maksudnya di sini, cukuplah sekadar awak letak point yang power, point yang penting sahaja. Huraian, ringkasan teks tak perlu letak. Huraian ni guna ayat kita sendiri tentang sesuatu perkara tu. Tak perlu pun huraian tu awak letak dalam PowerPoint atau slide. Kalau ada tendensi untuk meletakkan huraian dalam slide, ubah. Kenapa? Sebab dia akan menyebabkan kita cenderung untuk bergantung kepada teks tersebut. Cik Fawis tak boleh kena letak huraian. Kalau tak saya salah cakap. Ini menunjukkan kita tidak yakin dan juga kita tidak bersedia. Sepatutnya anda kena fokus. Okey, apa poin yang penting dan buatlah revision. Okey, berfokus. Okey. Poin yang penting dan buatlah ulang kaji apa poin yang anda ingin elaborate atau huraikan itu. Dalam satu aspek dalam penggunaan PowerPoint juga, pastikan guna warna yang kontra, iaitu warna huruf dan warna latar mestilah seimbang. Kalaulah latar itu berwarna gelap, maka pastikan tulisan itu berwarna terang. Kalaulah latar itu berwarna terang, contohnya putih macam ni, maka warna huruf itu gelaplah supaya boleh dibaca. Pemilihan gambar, video atau diagram yang telah diuji terlebih dahulu supaya tiada masalah teknikal. Pastikan gambar itu bila awak dah download, dia serasi dengan peranti. Bila nak klik, dia tidak broken atau corrupt. Video atau diagram itu boleh di-play, okay, dimainkan. Okay, bukanlah, oh dalam komputer saya boleh play, tapi bila dah transfer ke sini, tak boleh play pula. Okay, dia hang and so on. So, kena check lah apa yang perlu. Pemilihan jenis huruf hendaklah sesuai. Elakkan tulisan berangkai. Yang bersambung-sambung tu elak. Okey, hendaklah sesuai. Ada pelajar dia tendensi nak download cute of tulisan tu. Tulisan yang comel-comel. Tapi bila dipaparkan, bila dialih ke dalam peranti lain dan paparkan, yang keluar ialah simbol-simbol yang tak boleh dibaca. So berhati-hati bila memilih jenis huruf. Pemilihan raja atau gambar yang sesuai, tidak mencolok mata, tidak menyentuh sensitiviti. Pilih poin yang terbaik saja pada pemaparan. Ini sama seperti ayat ringkas dan berfokus tadi. Poin yang terbaik saja yang perlu dipilih dan kemudian pastikan dia bersifat sederhana. Sederhana di sini bermaksud ialah tidak terlalu padat dan tidaklah orang kata terlalu uh,
minimalis. Okay. Dia tu tak ada latar langsung. Alright. Maksudnya putih, lepas tu tulisan hitam tu je. Okay, at least dia adalah menarik sedikit, sederhana. Susunan rajah teratur dan tidak mengelirukan, ini maksudnya dia tidak berkecamuk. Pastikan bahawa kalau ada susunan, dia ada arrow. Arrow ni bermaksud dia ada nak panah lah supaya kita nampak flow. Dan tidak terlalu padat. Tidak terlalu padat di sini bermaksud janganlah awak, bila saya kata jangan banyak slide sangat, awak pun padatkan dia. Ambil daripada sepatutnya ada 10 slide, awak jadikan dia sebagai 3 slide. Padatkan sangat. So no. Dalam satu aspek, padatkan tu boleh tapi dia ada cara dia. Contohnya awak boleh gunakan gambar dan dalam gambar tu awak elaborate sahajalah dan tak perlu pun guna ayat-ayat atau huraian yang panjang. Gambar ni dia boleh merangkumi 4 konteks dah. Satu gambar ni. Contohnya tajuk ni ialah banjir kilat. Dan di sini juga dia ada orang kata sebagai banjir kilat ni, tulisan dia boleh dibaca dan dia ada gambar. Banjir dan di kawasan bandar. Dan satu gambar ni dia dah boleh merangkumi 4 aspek ni. Okay, maksudnya tak ada dah awak kena letak huraian kat bawah ni. Okay, tak ada. Kalau awak letak huraian-huraian ni, daripada satu slide, dia akan berubah jadi berbelas-belas slide untuk cover 4 aspek ni je. Sedangkan hakikatnya satu gambar dah boleh cover 4. Okey, berdasarkan gambar pada hari ini, kita melihat tentang satu fenomena yang biasa berlaku di bandar-bandar besar, iaitu banjir kilat. Definisi. Baik, menurut Kamus Dewan, banjir kilat ialah satu bencana alam yang berlaku disebabkan oleh kelakuan manusia. Menurut kajian yang dilaksanakan oleh Universiti Malaysia Kelantan, menyatakan bahawa banjir kilat ini berlaku disebabkan oleh wujudnya masalah sistem perparitan yang tidak diselenggara. Masalah ini bukanlah sekadar satu punca utama. Terdapat masalah-masalah lain lagi yang berlaku pada banjir kilat. Antara puncanya, okey, terus bagi punca. Lepas punca, terus pergi kesan. Berdasarkan gambar, kita boleh lihat wujudnya kesan-kesan terhadap banjir kilat ini, iaitu berlakunya kemusnahan fasiliti-fasiliti yang disediakan di bandar-bandar besar. Dan selain itu, dia juga akan menjejaskan taraf hidup penduduk. Bila mana berlakunya bencana alam ini, dia menyebabkan kehidupan mereka terganggu begini. Okay, so that awak terus boleh cover beberapa topik dengan menggunakan satu gambar. Itu lebih baik. Dan huraian, gunakanlah ayat sendiri. Okay, selesai berkaitan dengan gambar. Ini pula berkaitan dengan rajah. Kadang-kadang ada pelajar dia letak angka-angka dalam penerangan. Itu tak perlu. Cukuplah sekadar rajah macam ni, awak boleh nyatakan. Baik, fasa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR merangkumi 4 kategori. Kategori pertama ialah kategori prasekolah, kategori kedua ialah sekolah rendah, kategori ketiga ialah sekolah menengah, manakala kategori keempat ialah pelajar universiti. PDPR pada hari ini merangkumi 3 fasa. Fasa yang pertama diwakili oleh warna biru, fasa kedua diwakili oleh warna merah, fasa ketiga diwakili oleh warna hijau. Kalau kita lihat kategori pertama, iaitu berkaitan dengan prasekolah, kalau kita lihat di sini berlakunya penurunan yang agak konsisten berbanding dengan 3 kategori yang lain, iaitu sekolah rendah, sekolah menengah dan juga IPT itu sendiri yang berlaku penurunan dan kenaikan yang agak tidak konsisten. Hal ini berlaku disebabkan oleh bla 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 lah. So that daripada situ awak tak perlu baca huraian pun. Awak kena faham dan tahu kategori ni apa, warna ni mewakili apa, kemudian nombor ni wakili apa, and then awak boleh huraikan dengan menggunakan ayat sendiri. Dengan syarat kena ada latihan dan persediaan lah. Itu benda yang anda perlu lakukan. Okey? Baik. Selesai daripada aspek contoh penggunaan PowerPoint itu, terdapat ada lagi aplikasi-aplikasi lain yang boleh digunakan untuk membuat pembentangan. Terdapat 5 aplikasi yang boleh dicadangkan untuk awak membuat pembentangan. Yang pertama ialah Visum, yang kedua ialah Zoho Show, yang ketiga ialah Slido, keempat ialah Prezi, kelima ialah Powtoon.
Dan setiap aplikasi ini dia ada kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Pun begitu, saya yakin dan percaya bahawa anda ini merupakan generasi yang memang dah boleh meneroka sendiri. Selain pada 5 aplikasi ini, banyak lagi aplikasi lain yang anda tahu dan boleh gunakan. Contohnya Benime, InShot, Videora, apa lagi? Banyaklah. Okey, aplikasi lain yang anda boleh pilih. Okey, bergantunglah. Ada aplikasi perlu dibayar. Ada aplikasi yang free. Bergantung kepada anda lah nak guna yang mana satu. Jadi untuk yang ni saya tak perlulah nak terang lebih detail. Saya fikir anda boleh baca sendiri dan teroka sendiri daripada aspek aplikasi ini. Baik, kemudian perkara yang dibenarkan dalam pembentangan. Terdapat 4 perkara yang dibenarkan dalam pembentangan. Yang pertama, mulakan dengan persoalan atau permasalahan supaya dia boleh menarik perhatian penonton dan menyebabkan mereka bersama-sama mengenal pasti masalah tersebut. Tahukah anda pembunuh nombor 1 di Malaysia bukanlah dadah tetapi ialah obesiti? Itu ialah persoalan. Kemudian bekalkan maklumat. Okey, beri maklumat yang cukup kepada penonton bagi mengekalkan minat mereka dan bawa mereka ke arah sumber maklumat yang boleh diakses. Okey, benar, memang kita faham bahawa punca utama masalah obesiti ialah disebabkan oleh makanan. Pun begitu, hakikat sebenar yang kita perlu tahu bahawa punca utama kepada masalah obesiti ini ialah disebabkan oleh lidah. Lidah yang bertutur dan mengejek seseorang manusia itu, dia akan mencetuskan satu masalah mental iaitu depresi atau kemurungan. Kemurungan ini menyebabkan mereka cuba mencari ataupun lari daripada masalah dengan mencipta satu keseronokan luar biasa. Iaitu contohnya dengan mengambil kalori yang terlalu tinggi. Itu contoh bekal-bekal maklumat. Apa itu kalori? Kalori ini ialah begini, 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 begini. Itu contoh. Okay, so that daripada situ orang akan mula teroka. Okay, apa beza kalori dengan kolesterol? Kalori dengan kolesterol adalah gini, 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 gini. So, itu dia akan menarik orang untuk cari lagi, gali lagi perkara yang berkaitan. Kemudian, minimumkan perkataan. Cuba letakkan perkataan tidak melebihi 10 patah perkataan bagi setiap slide lah. Okey, dalam satu aspek ni, awak bila nak guna perkataan tu, pastikan dia orang kata kalau boleh minimize. Tapi kalau tak boleh minimize sekalipun, macam saya ni tak boleh minimize lah, mana ada 10 perkataan kat depan slide awak ni. Tapi dalam satu aspek, kalau cuba minimize, boleh minimize lagi boleh, cuba. Kalau tak boleh, susun dengan baik perkataan tersebut dan kurangkan gangguan visual. Kaitkan pembentangan dengan penonton, cuba gunakan cerita, pengalaman atau bina demonstrasi. Okey, supaya penonton boleh buat hubung kait. Saya ada cerita berkaitan dengan masalah ini. Baik, kalaulah pada ketika itu kita boleh melakukan pembandingan antara cerita saya dengan cerita anda, kita boleh jumpa satu titik persamaan yang sama. Iaitu gini, gini, gini. So, awak ceritalah. Okey, so that dia boleh buat hubung kait yang sesuai. Baik, seterusnya ialah perkara yang dilarang dalam pembentangan. Baik, yang pertama berjenaka tidak kena pada tempatnya. Ini tidak perlulah saya cerita lebih detail. Anda telah tahu, humor kalaulah hadir secara neutral itu lebih baik. Dilarang fokus kepada perkara sampingan. Okey? Fokus perkara utama yang ingin dibentang dan abaikan perkara sampingan bagi mengelakkan pembaziran masa. Fokus perkara sampingan ni contohnya ialah seperti bila mana awak play ataupun orang kata sebagai kita ada masa 3 minit untuk berucap kan ni. Saya bagi masa 3 minit untuk awak berucap dan saya kata guna alat bantu. So awak pun play video. Awak nak cerita pasal Mak Rempit. Video Mak Rempit tu 2.5 minit. Awak cakap 1 minit je. Jadi dalam aspek ni dah lah lebih masa 30 minit. Dan video itu lebih panjang daripada masa awak berucap. Jadi jangan fokus perkara sampingan seperti video. Dilarang membaca slide, ini saya tak perlu cerita lagi lah apa itu baca slide, jangan membaca. Okey. Kemudian, dilarang tidak bersedia dengan soalan.
pastikan awak fikir apakah soalan-soalan yang akan timbul sewaktu awak berucap nanti. Dan soalan-soalan itu sudah tentu awak akan cari jawapan. Cuba bayangkan apa soalan yang mendasari ucapan awak ini dan cuba cari apakah jawapan-jawapan yang boleh diperolehi untuk menjawab soalan tersebut. Boleh jadi soalan itu akan timbul, boleh jadi tidak timbul. Pun begitu dalam satu aspek, bila kita mencari jawapan, maka dia akan membantu pengucapan awam kita. Kenapa? Sebab kita akan menjadi lebih faham tentang apakah perkara yang ingin disampaikan dalam ucapan tersebut berdasarkan kepada persoalan-persoalan yang timbul. Baik, terus kepada etika dan etiket pengucapan awam. Apa itu etika? Apa itu etiket? Etika berkaitan dengan betul atau salah perlakuan manusia. Okey, maksudnya bila berkaitan dengan salah atau betul perlakuan manusia ini ialah nilai-nilai murni. Apakah perkara yang perlu dilakukan oleh manusia dalam kehidupan mereka? Integriti, amanah, baik hati, jujur. Okay, apa-apa sifat yang positif ini perlu diamalkan oleh manusia tanpa mengira warna kulit, kaum dan agama. Itulah etika. Okey, mesti dibuat, tak kisahlah awak berada di Malaysia ke, berada di Zimbabwe ke, berada di Uganda ke, berada di Kanada ke, awak mesti beretika. Okey, itu ialah etika. Etiket dia tidak seberat etika. Etiket ialah melakukan sesuatu dengan betul kena pada masa dan tempatnya. Dia tak seberat etika. Etika sepanjang masa, tak kisahlah tempat mana-mana, awak mesti beretika. Tapi etiket, awak kena pilih-pilih tempat dia, masa-masa tertentu untuk buat etiket tu. Okey, dia bukan sepanjang masa. Contoh, awak fly ke Jepun, okey, awak melancong ke Jepun. Di Jepun, orang Jepun dia menyapa kita dengan menunduk hormat. Itu etiket bagi salam diorang. Okey, konnichiwa, hai, dia pun tunduk. Okey, kita pun tunduklah juga. Konnichiwa, hai. Arigato gozaimasu, hai. Dia pun tunduk. Kita pun tunduk. Itu etiket bagi salam di Jepun. Kalau kita tak buat kat sana, kita akan dianggap orang yang tak tahu budaya. Okey, tapi kalau awak balik ke Malaysia, awak jumpa orang dan awak pun menyapalah, okey, jiran awak. Okey, Assalamualaikum. Hai. Awak pun tunduk. Okey, jumpa kawan awak. Hello. Hai. Tunduk. Jumpa cikgu awak. Salam sejahtera. Hai. Tunduk. Kalau buat benda tu kat Malaysia, benda macam tu, etiket macam tu, orang akan fikir kau dah kenapa. Sebab apa? Sebab etiket di Malaysia dia tak sama di Jepun. Kalau pergi ke UK, United Kingdom, masuk rumah orang, buka kasut, orang akan nampak pelik. Kenapa kau buka kasut masuk rumah aku? Sebab etiket di United Kingdom, masuk rumah orang, pakai kasut. Tapi kalau awak bawa etiket tu ke Malaysia, awak pergi rumah jiran awak pakai kasut masuk ke bilik ke, masuk ke ruang tamu, maka penyapu yang akan menyambut awak nanti. Sebab etiket dia berbeza di sini. Boleh faham? Maksudnya etiket ni kita boleh buat tapi kena pada masa dan tempatnya. Dan etiket tidak seberat dengan etika. Jadi etika dalam pengucapan awam mementingkan kejujuran. Maksudnya kita kena jujur menyampaikan maklumat. Itu penting. Okey, jujur. Tak boleh tipu-tipu, fakta mestilah tepat. Kedua, tidak menyimpan maklumat. Separuh kita simpan, separuh kita sampaikan. Ini berlaku di Jepun. Berlakunya gempa bumi di Jepun menyebabkan loji nuklear tu dia bocor. Dan radiasi tu tercemar. Tapi Menteri Kesihatan Jepun dia kata keadaan terkawal, is okay, radiasi itu tak membahayakan pun. Hakikat sebenarnya, radiasi itu telah mencemari Teluk Minami itu, jadi ikan-ikan di sana tercemar. Nelayan pula, bila dia tahu is okay, dia tangkap ikan tu dan dia jual. Bila jual, masyarakat Jepun makan ikan tu dapat kanser. Ini hasil bila kita tidak beretika. Akhirnya apa yang berlaku? Menteri itu letak jawatan. Itu je, habis cerita. Jadi jangan buat kerja yang tidak beretika dalam pengucapan awam. Itu benda dia. Kemudian, utamakan ketepatan fakta. Apa fakta yang kita dapat, pastikan kita semak dan imbang. Iaitu cuba cek, adakah fakta ini betul ataupun tidak. Dia ni rasuah.
Betul ke rasuah? Apa fakta yang mendasari? Apa fakta tipu yang ada? Itu benda yang kita kena semak. Utamakan kepuasan pendengar. Pastikan pendengar yang mendengar itu dia puas hati dan boleh amal apa yang kita beritahu berdasarkan kejujuran yang terhasil. Itu benda dia lah. Etiket. Pertama, menjaga masa. Kalau dia bagi masa 1 jam untuk berucap, 1 jam lah, tak perlu kurang, tak perlu lebih. Kedua, kawal tingkah laku. Apa tingkah laku yang dibuat dalam kelompok ini tidak semestinya akan diterima dalam kelompok itu. Okey, kelompok-kelompok berbeza, preference berbeza. Jadi kawal tingkah laku. Ketiga, menjaga penampilan diri. Pastikanlah penampilan diri ini mengikut tema majlis. Kalaulah majlis itu menuntut kita untuk berpakaian batik, pakailah batik. Janganlah pakai t-shirt. Okey, ini selalu berlaku kalau kat sekolah. Pakai batik ke? Ya, pakailah batik. Kalau kau pakai t-shirt, baju sekolah, kau akan nampak berbeza daripada orang lain. So, itu etiket. Okey, melakukan sesuatu perkara dengan betul pada masa dan tempatnya. Menjaga panggilan hormat. Lihat situasi majlis. Kalau formal, panggilan apa yang sesuai digunakan. Kaji dahulu. Baik, yang terakhir. Kesan negatif tidak mengamalkan etiket. Yang pertama ialah, kalau kita lihat kesan negatif dia, akan berlaku salah faham apabila maklumat itu tidak disampaikan dengan baik. Dan bila berlaku salah faham, penerima dengan penghantar maklumat, dia akan mengalami gangguan emosi. Bila mana penerimaan maklumat menjadi keliru dan akan memberi persepsi buruk. Okey, dia keliru dan ini akan memberi persepsi buruk lah bila mana maklumat itu disalah tafsir. Okey? Dan akhirnya dia akan menyebabkan konflik, iaitu penerima maklumat tidak selesa apabila menimbulkan rasa curiga antara satu sama lain. Inilah kesan negatif kerana tidak mengamalkan etika dan etiket pengucapan awam. Maka secara rangkumannya selesai dalam aspek pengucapan awam pada hari ini, kita telah belajar tentang apakah definisi dan jenis-jenis ucapan awam. Kita juga belajar tentang langkah-langkah ucapan extemporaneous di samping strategi ucapan tersebut. Dan kita juga belajar tentang ciri-ciri PowerPoint yang baik dan juga kita belajar etika dan etiket pengucapan awam. Jadi selesailah kuliah unit 5 pada hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, ada soalan nak tanya? Ada soalan? Ya, Dara Gemuruh. Betul, Amira. Ada soalan? Tak ada? Faham? Jelas. Faham ke? Faham. Faham? Faham Okey, Alhamdulillah faham.